Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wal hadi ashar min arkani salati al-julus baina sajdataini, dan yang ke 11 daripada rukun solat itu ialah duduk antara dua sujud walau fi naflin, sekalipun pada solat sunat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda apabila dia bangkit daripada sujudnya itu, dia mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak sujud kembali sehinggalah yastawiya jalisan, dia duduk betul-betul dalam keadaan stabil, istiwa, duduk dalam keadaan stabil dulu, betul-betul, barulah dia sujud semula untuk sujud kedua, kan. Kama fi sahihaini, seperti dalam hadis Bukhari Muslim. Wa hadha fihi raddun ala Abi Hanifah, ini sebagai menolak kepada pendapat Imam Abu Hanifah, haitsu yaqulu, di mana beliau berkata yakfi ayyarfa ra'sahu 'anil ardi adna raf'in, berpada kalau dia tu mengangkat kepalanya tu daripada tanah, daripada lantai, minimum angkat, janji angkat sikit, tu dah cukup lah, dia sujud semula. Janji sujud tu 2 kali, kan. Walaupun dia hanya angkat sikit kepala dia tu pun dah cukup, kata Abu Hanifah. Ke hadis Saif, sekalipun dia angkat tu hanya sebatas lebar mata pedang, kan. Hadis Saif, artinya pedang tu berapa, 2-3 inci lah. Jadi dia angkat 2-3 inci, sujud balik, ataupun dah cukup, sudah tu berpadalah untuk mendapatkan 2 kali sujud. Itu pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kena duduk betul-betul. Wasani, yang kedua, wasani asyara min arkani salah tamakninah fihi, yang ke-12 daripada rukun solat itulah tamakninah fihi, iaitu pada duduk antara 2 sujud tadi. Duduk antara 2 sujud tadi kena ada tamakninah li hadis al-musi salatahu, berdasarkan kepada hadis cerita tentang orang yang huduh solatnya tadi tu, dulu kita dah bincang. Wa yajibu alla yaqsuda bi raf'ihi ghairahu, dan wajib mesti dia tidak meniatkan masa dia bangkit daripada sujud tadi tu, tak ada niat yang lain selain daripada niat untuk bangkit daripada sujudnya untuk duduk antara 2 sujud. Jadi wajib dia kena tidak ada sebarang niat angkat kepala tu selain daripada untuk duduk antara 2 sujud. Kama marra fi ruku', seperti kesnya dalam ruku' tadi. Falau raka'a faz'an, kalau dia angkat kepala tu kerana terkejut, min syai'in, terhadap sesuatu, lam yakfihi, maka itu tak sah. Contohnya ada ular menjalar dekat tepi dia tu, dia terkejut, dia angkat kepala dia, jadi angkat kepala tadi tak sah. Dia kena sujud balik, dan bangkit balik dengan niat untuk duduk antara 2 sujud. Wa yajibu 'alaiha ya'uda li sujud, wajib dia kembali untuk sujud semula. Wa yajibu alla yatulahu wala al-i'tidal, dan wajib dia wajib dia duduk antara 2 sujud itu la yatulahu, tidak memanjangkan, tak lama-lama duduk, dan tidak juga dia duduk tu sederhana, tak ada panjang, tak ada pendek, kan.
panjang sangat tak boleh, sederhana pun tak boleh. Dia kejap je duduk. Duduknya kejap, kan? Li'annahuma ruknan, kerana duduk antara dua sujud berserta dengan tamakninah tu adalah dua rukun yang qasiran, yang pendek. Laisa maqsudaini li dzatihima, yang bukanlah kedua-duanya tadi tu, iaitu duduk antara dua sujud dan tamakninah tu bukanlah tujuan yang sebenar, tujuan yang sebenar kepada perbuatan itu. Dia hanya sebagai pemisah daripada dua sujud sahaja, kan, walaupun dia memang rukun sujud, memang rukun solat juga, tapi dia bukanlah maksud li zatihima, bal lil fasli, bahkan dia hanya sebagai untuk memisahkan sahaja antara dua sujud. Wa akmaluhu, yang paling sempurna duduk antara dua sujud itu ialah ayyukabbira bila raf'in yadihi, dia bertakbir masa bangkit daripada sujud tadi tu, bertakbir tanpa mengangkat tangan dia, ma'a raf'i ra'sihi, dia bertakbir serentak dengan dia angkat kepala dia tadi tu, tak payah angkat tangan. Daripada sujud dia angkat kepala, dia terus takbir, kan, dia angkat kepala daripada sujud, dia terus takbir. Lil itba', sebagai mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yajlisu muftarishan, dia kemudian dia duduk dalam keadaan iftirash, tahiyat awal lah, duduk tahiyat awal. Wa sayati bayanuhu, dan akan datang dia punya keterangan bagaimana keadaan duduk antara dua sujud tadi tu, duduk tahiyat awal lah. Lil itba', duduk seperti duduk tahiyat awal tu sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadi'an kaffaihi, dengan meletakkan dua tapak tangannya itu ala fakhidhaihi, di atas pahanya, qariban min rukbataihi, yang berdekatan dengan lutut, letak paha dekat dengan lutut. Wa bihaitsu yatasammathuma, bihaitsu tasamathuma ru'usal asabi', sekira-kira tasamat tu tersama, sama kan, sama separas kepala lututnya tu dengan kepala jari jemari, kepala jari dia tu, kepala jari ya, kepala jari kan, nampak kepala jari sama separas tasamat huma dengan kepala lutut. Kepala lutut tu, kedua kepala lutut sama separas dengan kepala jari tangan, kepala jari tangan, nasyizan asabi'ahu madmumatan, dengan dia melunjurkan dia punya jari jemari tadi tu dalam keadaan rapat. Lil qiblah, nasyizan, dia menjulurkan jari-jari tu ke arah kiblat, kama fis sujud, sama macam sujud. Jadi mengapa dia kena ratakan ujung jari kepada kepala lutut tu? Sebab supaya dia dapat menghadap kiblat. Kalau dia pegang kepala lutut tu, ada terbalik lah kan, membelakang kiblat. Sedangkan yang sunat, yang afdal, yang sunat, ujung tu kena hadap kiblat. Kama fi sujud, seperti macam dalam sujud juga, rapat jari ya. Qailan, sambil dia mengucapkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, sampai situ kan. Sambil dia mengucapkan, wahai Tuhanku, Rabbighfirli, ampunkanlah segala dosaku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajburni, dan berikanlah kekuatan kepada aku, warfa'ni, dan tinggikanlah kedudukanku, warzuqni, berikan rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini, dan afiatkanlah aku. Afiat ni, wa'afini, afa ni dia ada dua makna. Satu afiat, sihat.
satu lagi beri kemaafan, kan? Tapi dekat sini mungkin dua-dua tu lah. Jadi bacaan ni lil ittiba' mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yasjud asaniyah, kemudian dia sujud semula kepada sujud yang kedua, kal ula, seperti mana sujud pertama tadi, fil aqal wal akmal, pada minimum sujud dan juga pada paling sempurna sujudnya. Jadi dia sujud semula untuk sujud kedua, sama ada pada yang paling minimum total sujud ataupun pada yang paling sempurna yang terbaik. Wasalisu asyara min arkani salati al-julus al-akhir. Yang ke-13 dari rukun solat itu adalah duduk tahiyat akhir. Li'annahu mahallu zikrin wajibin, sebab tahiyat akhir itu adalah tempat zikir yang wajib. Tempat kedudukan zikir yang wajib, tahiyat akhir. Rukun bacaan tahiyat akhir tu wajib lah. Dia ada dua bacaan yang wajib, satu Fatihah, satu tahiyat akhir. Fakana wajiban, maka tahiyat akhir tu, bacaan tahiyat akhir hukumnya wajib. Kan qiyam lil qiraatil Fatihah, seperti berdiri untuk baca Fatihah. Okey. Wa rabi'u asyar min arkani solat, yang ke-14 dari rukun solat itu ialah at-tasyahhud fihi. Okey. Jadi julus duduk tu rukun dah tu, wajib, sebab nak menyediakan tempat bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir tu mesti dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Gitu. Itu dia punya kedudukan dia, duduk. Macam Fatihah tu berdiri, kedudukan masa baca Fatihah tu mesti dalam keadaan berdiri. Samalah keadaannya macam tahiyat akhir. Okey. Jadi yang ke-14 rukun solat itu ialah baca tasyahud akhir, iaitu al-julus al-akhir, ketika duduk tahiyat akhir. Warabi'u asyara min arkani solat tasyahud fihi ay al-julus. Yang ke-14 daripada rukun solat itu ialah tasyahud pada julus akhir, pada duduk tahiyat akhir itu. Liqauli Ibnu Mas'ud, berdasarkan kata-kata Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an nafruda alaina at-tasyahhud, assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu salam ala Allah fa inna Allah huwa salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillahi ila akhirih. Kata Ibn Mas'ud, kami mengucapkan sebelum yufrada alaina, sebelum difardukan ke atas kami tasyahud tu, kalimah tasyahud, tahiyat akhir akhir, sebagai berikut: assalamu ala Allah qabla ibadihi, dia kata salam ke atas Allah Ta'ala sebelum hambanya, salam ke atas Jibril, salam ke atas Mikail, salam ke atas fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mafhumnya, jangan kamu katakan assalam ke atas Allah, kerana fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ialah, Allah Ta'ala itu sendiri yang assalam. Mengapa nak ucapkan salam ke atas Allah sedangkan Allah itu sendiri ialah assalam? Walakin naqulu, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, iaitulah at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitulah hingga akhir. Rawahu ad-Daraqutni. Wa dilalatu fihi min wajhaini, dilalah padanya ada dua wajah. Ahaduhuma at-ta'bir bil fardhi, yang pertama ia adalah sebagai takbir ataupun ibarah kepada kefarduan, iaitulah bacaan yang fardu, yang wajib. Wasani al-amru, yang keduanya ia adalah perintah.
Tak boleh baca yang sebelum tu, baca yang baru ni yang Nabi ajar ni. Wal murad, yang dikehendaki daripadanya ialah farduhu fi al-julus akhir as-salah. Yang dimaksudkan di situ ialah memfardukannya, iaitu mewajibkannya pada duduk akhir solat, duduk tahiyat akhir. Di situ dalil mengatakan bahawa bacaan tahiyat akhir tu wajib. Wa aqalluhuma rawahu asy-Syafi'i wa Tirmizi wa qala fihi hasanun sahih. Dan yang paling minimum bacaan tahiyat akhir itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, At-Tirmizi, mereka mengatakan riwayat itu hasan sahih, ialah bacaan at-tahiyyatu lillahi, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu yang minimum lah, kata menurut riwayat Imam Syafi'i dan Imam At-Tirmizi. At-tahiyyat, tahiyat ni ucapan yang setinggi-tinggi penghargaan, pengagungan, penyanjungan, setinggi-tinggi sanjungan, penghargaan, pengiktirafan, pengakuan setinggi-tinggi dah, setinggi-tinggi sanjungan kepada Allah. Kemudian salamun alaika, selamat sejahtera dah ke atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah Ta'ala serta keberkatannya ke atas Nabi. Salamun alaina, selamat sejahtera jugalah ke atas kami dan kepada sekalian hamba Allah Ta'ala yang salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan tempat aku berhamakan diri melainkan hanya kepada Allah, wa anna Muhammadan, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Au anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi wa anna Muhammadan boleh, wa anna Muhammadan rasulullah boleh, ataupun wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia ditambahkan pun boleh juga. Wa hal yujzi'u, adakah sah kalau baca wa anna Muhammadan rasuluhu, wa anna Muhammadan rasuluhu, sah tak, boleh tak? Yang asalnya dalam nas kata wa anna Muhammadan rasulullah, tapi kalau kita ubah kepada wa anna Muhammadan rasuluhu, kata Al-Azra'i, as-sawab ijza'uhu, yang betulnya ialah sah, disebutihi fi tasyahud, sebab dia sabit dalam tasyahud. Dalam tasyahud Ibnu Mas'ud, sabit dalam seperti mana dalam tasyahud bacaan tahiyat Ibnu Mas'ud, bil lafzi abdihi wa rasulihi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada menyatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kan ada domir hu kat situ. Sebab itulah Al-Azra'i kata sah kalau baca wa anna Muhammadan rasuluhu. Wa qad hakau al-ijma' ala jawazi tasyahud bi riwayat kulliha. Dan ijma' ulama semua menghikayatkan tentang sahnya, harusnya tasyahud dengan semua riwayat. Dengan semua riwayat, selagi ada riwayat tu kita boleh pakai semua. Nak campur-campur pun boleh juga. Sebab apa? Walaupun dia campur-campur, tapi sirah tu ada kan, sirah tu ada. Wala a'lamu ahadan ishtarata lafza amdihi, aku tidak tahulah, kata musannif ni, ada seorang pun yang mensyaratkan lafaz tu mesti dengan menggunakan abduhu. Tak semestinya abduhu, tak ada abduhu tak apa. Wa anna Muhammadan rasulullah aja, tak ada abduhu kan. Intaha, habis. Wa hadha huwa al-mu'tamad, ini yang mu'tamad, kata putus. Wa akmaluhu, yang paling lengkap sekali, ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahiyat yang penuh dengan keberkatan setinggi-tinggi dan sebanyak melimpahnya keberkatan serta bersalawat yang terbaik hanya untuk Allah, dan salawat yang terbaik
untuk Allah saja. Assalam ada alif lam ke atasmu wahai Nabi, ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaina, dan ada alif lam assalam ke atas diri kami dan ke atas segala hamba Allah Ta'ala yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan tempat aku perhambakan diri melainkan hanya kepada Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Wal khamisu asyara, dan yang ke-15 min arkani solah, daripada rukun solat itu as-salatu ala nabi, bersalat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ay fi tasyahud, dalam tasyahud itu tadi tu kena ada salawat. Jadi baca tahiyat tu satu, kemudian yang keduanya ada salawat. Jadi itu rukun yang ke-15, tasyahud akhir. Kita kata dekat Malaysia biasa orang kata tahiyat akhir lah. Liqali ta'ala, dasar kepada firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalatlah kamu sekalian ke atasnya. Jadi dalam ayat tu sallu alaihi, bersalatlah kamu ke atasnya. Tapi ada sambung ni sallu alaihi wa sallimu, dan ucapkan salam. Sebab tu sebagian ulama mengatakan kena ada Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ada salli wa sallim kan. Kalau tak ada wasallim tu makruh, sebab Allah Ta'ala suruh wasallim tu kan, wasallimu kan. Qalu, para ulama kata qad ajma'al ulama ala annaha la tajib. Ijma' ulama mengatakan bahawa selawat tu tak wajib. Tak wajib fi ghairi solat, pada selain solat. Tapi dalam solat wajib lah, pada selain solat tak wajib. Fata'ajana wujubuha fiha, maka bila di luar solat tak wajib salawat. Berarti bila Allah Ta'ala perintah sallu alaihi, perintah tu maka menunjukkan bahawa salawat tu wajib di dalam solat sahaja. Okey, wal qaidu bi wujubiha maratan fi ghairiha mahjujun. Ada pendapat mengatakan salawat itu wajib walaupun sekali seumur hidup pada selain solat. Itu mahjuj. Itu bertentangan dengan ijma' min qablihi, yang sebelum dia betul dah ada ijma', maka dia bertentangan dengan ijma', tak terpakai. Wali hadisin arifna kaifa nusalli alaika, ajarkanlah kepada kami bagaimana kami nak bersalawat ke atasmu wahai Rasulullah. Idza nahnu sallaina alaika, ketika kami bersalawat ke atasmu. Faqala, maka Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Allahumma salli, selawatlah. Selawat tu kurniaan segala kebaikan dan keberkatan lah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, hingga akhirnya. Hadis muttafaq alaihi. Wa fi riwayatin kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina, faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih. Bagaimana kami nak bersalawat ke atasmu apabila kami dalam solat, apabila kami bersalawat ke atasmu di dalam solat kami. Maka Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya hingga akhirnya. Iaitulah salawat Ibrahimiyah tu. Rawahu Ad-Darqutni wa Ibn Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Darqutni dan Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya. Wal munasib laha minas salati at-tashahhud akhiruha. Yang sesuai dengan hadis ini ialah ketika dibaca dalam solat itu ialah pada tasyahud akhir. Dalam hadis ni tak adalah kata dekat mana nak baca, tapi bila dipasangkan dengan solat, maka paling sesuai di tasyahud akhir, atau kita katakan tahiyat akhir lah. Fatajibu fihi, maka sebab itulah hukumnya wajib dibaca pada tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Tahiyat tu duduk tu, tahiyat tu bacaannya tasyahud.
ay ba'dahu kama saraha bihi fil majmu', iaitulah selepas tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tu, kemudian selepas tasyahud tadi tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah tu, selepas tu bacalah salawat tadi tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itulah yang ditegaskan atau yang ditegaskanlah dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi, dan Nabi telah bersalawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersalawat ke atas dirinya sendiri fil witri, di dalam salat witir, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Awanah fi musnadihi, dalam kitab musnadnya. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, kemudian Nabi bersabda, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersalat. Walam yukhrijaha syai'un anil wujub, dan tidak mengeluarkanlahnya selawat tadi tu sesuatu pun daripada perintah wajib. Jadi maknanya memang Nabi dah suruh tu, al-amru kan, perintah, al-amru perintah, al-amru lil wujub menurut kaedah usul fiqh lah. Bila ada perintah berarti dia membawa kepada pengertian wajib. Tak ada sesuatu pun yang boleh membawa dia keluar daripada pengertian wajib tersebut. Okey. Habis. Wa amma adamu dzikriha fi khabari al-musi' salatahu fa mahmulun ala annaha kanat ma'lumatun lahu. Adapun tidak disebut tentang salawat tadi tu pada hadis orang yang buruk solatnya tadi tu, huduh solatnya tadi, itu membawa maksud kepada bahawa salawat itu telah pun dia sedia maklum, dia dah tahu dah memang kena salawat, cuma perbuatannya sajalah yang huduh kan. Solat main cincai-cincai je, patok ayam. Walihadza lam yadhkur lahu at-tashahhud wal julus lahu wa niyyah wassalam. Sebab itulah tidak disebut pada kepada orang yang huduh solat tadi tu tentang tasyahud lah, julus untuk tahiyat akhir lah, dan niat lah. Nabi tak sebut tentang niat, tidak sebut tentang salam. Nabi hanya bagi tahu tentang cara solat perbuatannya, rukun fi'li saja. Wa idza wajabatis salah ala Nabi, apabila wajiblah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibal qu'ud laha, maka wajiblah duduk untuk bersalawat itu, kan. Bila salat tu wajib, kedudukannya masa duduk, maka duduk tu pun wajib bitaba'iyah. Jadi duduk tu mengikut kepada kewajipan salawat itu. Yang wajib sebenarnya salawat, sebab itulah duduk tahiyat akhir tu wajib. Duduk tahiyat awal tu tak wajib, sebabnya tidak wajib baca salawat di situ. Baca tasyahud tak wajib. Tapi pada tahiyat awal lah. Tapi pada tahiyat akhir, yang bacaan tu yang wajib, maka duduk tu mengikut kepada wajibnya bacaan. Wala yu'khadh wujubul qu'ud laha min ibaratil musannif. Kita tak boleh faham, tidak boleh memahamkan wajib duduk untuk bersalawat daripada ibarat musannif tu, daripada daripada ibarat ni apa, keterangan musannif tadi tu. Tapi sebaliknya ialah bersalawat tu mesti dalam keadaan duduk. Bukannya duduk untuk bersalawat, bukannya wajib duduk untuk bersalawat. Sorry. Jadi muallif kata daripada kalam musannif, kita tak dapat memahamkan, betul, kita tidak dapat memahamkan ibarat maksud musannif tu bahawa wajib duduk tu untuk berselawat. Jadi kena muallif dia kena terangkan balik
supaya sampai maksud. Tujuan duduk tahiyat akhir tu adalah untuk bersalawat, bertasyahud, tu. Tapi kalau daripada kalam ibarat musannif, kita tak dapat kefahaman macam tu. Jadi muallif ni dia terpaksa terangkan balik supaya sampai maksud tersebut. Wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan paling minimum salawat ke atas Nabi dan keluarga baginda kepada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda ialah dengan sirah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa akmaluha, yang paling sempurna ialah dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sempurna lah. Allahumma bersalawatlah ke atas Muhammad, iaitulah curahkanlah segala kebaikan sebaik-baik dan tinggi-tinggi sepenuh-penuh kebaikan dan keberkatan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti mana engkau telah mencurahkan segala kebaikan dan keberkatan dan segala ketinggian kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana engkau telah berkati ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim fil alamin, berbanding dengan semua makhlukmu di alam semesta. Dan Nabi Muhammad tu dicurahkan, dan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dicurahkan setinggi kurniaan, kebaikan dan keberkatan berbanding dengan semua makhluk yang lain lah. Innaka Hamidun Majid, sungguhnya dikau lah yang maha terpuji lagi maha majid. Majid ni sirah mubalaghah daripada majidun. Dia punya isim dia. Jadi kalau sirah mubalaghahnya jadi atau wazan fa'il jadi majid. Iaitulah memiliki sebanyak-banyak dan tinggi-tinggi, seluas, sehebat-hebat, sebesar-besar sanjungan, kemuliaan serta ketinggian, sanjungan, pujian, kehebatan, itu majid. Wa fi ba'd turuq al-hadis, sebagian daripada tarik hadis, ziyadatan ala dzalika wa naqasa, ada sebagian hadis dia tambah lagi, ada sebagian hadis dia kurang lagi. Wa ali Ibrahim Ismail wa Ishaq wa auladuhuma, iaitulah pada Ali Ibrahim, iaitu keluarga Nabi Ibrahim yang terdiri daripada Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan anak-anak mereka. Wa khassa Ibrahim bizikri wa ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan anak-anak mereka, anak-anak Nabi Ismail dan anak-anak Nabi Ishaq. Wa khassa Ibrahim bizikri, dan dikhususkan menyebut Nabi Ibrahim sahaja di anna rahmah wal barakah lam yajtami'a li nabiyyin ghairihi, kerana rahmat dan keberkatan tu tidak terhimpun kepada nabi-nabi selain daripada Nabi Ibrahim. Sebab itulah kita disunatkan berdoa agar Nabi kita pun mendapat seperti mana mendapatnya Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Ibrahim lagi. Ai mimman qablahu, iaitu berbanding dengan nabi-nabi lain yang sebelum daripadanya, Nabi Ibrahim lah yang paling sempurna kurniaan Allah dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Rahmat Allah Ta'ala dan keberkatannya ke atas kamu sekalian ahlul bait. Surah Hud. Ahlul bait ni ialah keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim lah, menurut tafsir. Faidah, ini satu faidah. Kullul anbiya'i min ba'di Ibrahim alaihi salam min waladihi Ishaq alaihi salam, semua para nabi selepas Nabi Ibrahim daripada anak-anaknya, iaitu Nabi Ishaq. Wa amma Ismail, semua
keturunan Nabi Ibrahim ialah daripada jalur Nabi Ishaq alaihissalam. Wa amma Ismail, adapun daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, falam yakun min nasalihi nabiyyun illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maka tidak ada pun daripada keturunannya seorang nabi melainkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa qala Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi, kata Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, wa la'alla al-hikmah fi dhalika infiraduhu bil fadilah. Mudah-mudahan hikmah yang demikian itu hanya seorang nabi saja, satu orang nabi saja daripada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya ialah infiraduhu bil fadilah, untuk supaya kelebihan itu hanya khusus untuk Nabi kita satu orang sahaja. Bila sebut Ali Ibrahim, iaitulah keturunan Nabi Ibrahim, daripada keturunan Nabi Ishaq ramai, daripada keturunan Nabi Ismail seorang aja. Jadi dia special. Jadi dia punya doa, setiap orang bila berdoa wa ala Ali Ibrahim, semuanya tumpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebarang pecahan lagi. Itulah tujuan dia. Hikmahnya, kata Muhammad bin Abu Bakar Razi, fahuwa afdalul jami'i alaihi assalatu wassalam, dia adalah paling afdal sekali berbanding dengan semua para nabi-nabi yang lain alaihi salatu wassalam. Baik. Wa tahiyatu, tahiyat pula jamak tahiyah, wa hiya ma yuhyi bihi min salamin wa ghairihi, apa yang, iaitu apa yang yuhyi bihi, apa yang dialu-alukan, yuhyi tahiyat, yang apa yang ditahiyatkan dengannya, dengan ucapan salam dan lain-lainnya, yang dialu-alukan, yuhyi kan, tahiyat, alu-aluan, penghargaan, apa yang penghargaan yang sepenuhnya dengan ucapan salam dan selainnya. Wal qasdu bidzalika asana 'ala Allah taala, yang dimaksudkan dengannya itu ialah pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi annahu malikun li jami'i tahiyat, dia kerana Allah itu ialah pemilik sekalian tahiyat, minal khalqi, daripada sekalian makhluk. Wa makna al-mubarakat ialah namiyat, maksud mubarakat yang diberkati itulah yang bercambah-cambah, namiyat yang subur, bercambah, yang tidak ada batasnya, kan. Hanya sedikit sudah sangat banyak, berpada dengan sedikit sudah cukup sangat banyak, dia berkembang-kembang kan, itu barakah. Kalau rezeki yang berkat, rezeki sikit tapi dia cukup kan, dia berkembang, perniagaan yang berkat berkembang, umur yang berkat dia berkembang kan, gitu. Wassalawat pula, salawat al-khams, salawat iaitulah salat yang 5 waktu. Salawat tu artinya salat yang 5 waktu itulah. Wa tayyibat, tayyibat berarti ala amal salihah, maksud tayyibat ialah amal soleh. Wassalam maksudnya ialah ismus salam, nama Allah Ta'ala kan, assalam, nama Allah Ta'ala, ai ismullahi alaika, nama Allah Ta'ala assalam itulah ke atasmu wahai Nabi Muhammad, wa alaina juga, dan ke atas kami juga, ai al-hadirin, yang hadir dalam jemaah, min imamin wa ma'mumin, yang terdiri daripada imam dan makmum semuanya, kurniakanlah nama assalam itu kepada kami, keberkatan daripada nama assalam itu ke atas Nabi Muhammad dan ke atas kami juga yang hadir dalam solat jemaah ini kan. Wal malaikah wa ghairihim min wal ibad, dan juga kepada sekalian para malaikat dan yang lain-lainnya, dan sekalian para hamba-hambamu yang lain, yang tidak kita ketahui. Okey, wa ghairihim, sampai situ lah. Wa ghairihim, wal malaikah wa ghairihim, dan lain-lain lah. Wal ibad wa ala ibadillahi salihin kan, ibad tu jamak abdun, jamak kepada hamba kan.
Wasalihin jamak salih, salihin ni jamak kepada salih, hamba-Mu yang salih kan. Wahum al-qaim bima alaihi minal huquq min huquqillah ta'ala wa huquqi ibadihi. Yang hamba Allah yang salih tu kalau bahasa Melayu kita yang sesuai kan, yang salih, yang padan ya. Jadi hamba Allah yang padan dengan nama, gelaran dan tujuan, kan, itu yang nama hamba Allah Ta'ala yang salih. Dia hidup dalam keadaan memenuhi tuntutan padan dengan sebagai gelaran sebagai seorang hamba kan. Hamba dia tak ada pilihan, dia tak ada songel, tak ada macam-macam, dia dengar taat, dan dia sentiasa mencari-cari bagaimana untuk taat. Wahwa al-qaim bima alaihi, yang sentiasa melaksanakan segala tuntutan ke atasnya yang terdiri daripada hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak para hamba. Wa rasul huwa alladhi yablughu khabar man arsalahu, dia yang menyampaikan berita daripada yang mengutuskannya, iaitu Allah yang mengutuskannya, menyampaikan khabar daripada Allah. Hamid bermakna mahmud. Hamid berarti yang dipuji. Majid yakni majidun, berasal daripada majid, maka majid tu isim sirah mubalaghahnya. Wa huwa min kamali syaraf, min kamalin syarfan wa karaman. Jadi majid berarti sempurna dia punya kemuliaan, dan syaraf ni ketinggian dan kemuliaan. Karam syaraf ni kedudukan, karam ni apa tu, pada perbuatan, kedudukan dan pada perbuatan. Innaka hamidun majid, tak ada lagi yang lebih tinggi kesempurnaan, kemuliaan, kebaikan selain daripada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala akan datang ialah rukun yang ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.